Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurifah Salihah binti Ahmad, nombor matriks 058296. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan tajuk yang berkaitan dengan at-tashbih. Terlebih dahulu saya akan terangkan kepada al-muqaddimah. At-tashbih huwa ma awala urifa al-insan fi ilmul bayan wa min aqdamu surahu wa aqrabuha ila al-fahmi wal azhan li ikhraju al-khafi ila al-jali. Maksudnya di sini at-tashbih ini adalah merupakan salah satu ilmu yang paling awal dikenali di dalam ilmu al-bayan, dan ianya adalah merupakan satu gaya untuk menggambarkan sesuatu di dalam pemikiran kita, dan juga merupakan untuk mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi di dalam pemikiran kita kepada sesuatu yang lebih jelas. Contohnya, andai kata seseorang itu mendatangkan statement ataupun pernyataan ke atas diri kita ini tanpa menyempurnakan ayat tersebut, maka pernyataan itu akan menjadi tanda tanya kepada kita. Contohnya, kamu gagah, kamu cantik. Tetapi secantik manakah kita? Segagah manakah kita itu? Maka kat situ timbulnya persoalan ke atas diri kita ini. So kat sini at-tashbih ini dapat membantu kita untuk menerangkan secara lebih terperinci berkenaan dengan pernyataan tersebut. Untuk lebih difahami, kita akan teruskan kepada ta'arif at-tashbih. Ta'arif at-tashbih wa ad-dalalatu ala musyarikati amrun li amrin fi ma'na. Iaitu ta'arif tashbih ini adalah merupakan satu dalalah yang menunjukkan dua benda itu berkongsi pada satu makna yang sama. Contohnya, anta qawi mislu asad, anta abkun mislu az-zuhur. Kamu gagah seperti singa dan juga kamu wangi seperti bunga. Kedua-dua pernyataan ini memberikan pernyataan yang sempurna ke atas diri kita ini. Maka di sini at-tashbih ini dapat membantu kita untuk menyampaikan sesuatu perkara itu dalam keadaan yang lebih jelas dan juga berkesan, sama ada dari segi percakapan maupun perbuatan. Sekian daripada saya, terima kasih. Nama saya Afiqah Yusra binti Abdul Razak, nombor matrik 058269. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai arkan tashbih ataupun rukun-rukun tashbih. Rukun-rukun tashbih ada 4. Yang pertama musyabah, yang kedua musyabah bih, yang ketiga wajah syabah, yang keempat adalah adatut tashbih. Yang pertama adalah musyabah. Musyabah adalah sesuatu perkara yang dibandingkan dengan sesuatu perkara yang lain. Manakala yang kedua adalah musyabah bih. Musyabah bih adalah sesuatu yang menjadi bahan penyerupaan kepada musyabah. Yang ketiga, wajah syabah. Wajah syabah adalah sifat yang dikongsi bersama di antara musyabah dan juga musyabah bih. Yang keempat adalah adatut tashbih. Adatut tashbih adalah lafaz atau partikel yang digunakan untuk menunjukkan perumpamaan dan ikatan di antara musyabah dan juga musyabah bih. Seterusnya kita lihat kepada contoh ayat tashbih. Ali kal asad fi syuja'ah. Ali seperti singa daripada segi keberanian, ataupun Ali sangat berani seperti singa. Ali merupakan musyabah yang menjadi perkara yang akan dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Manakala asad iaitu singa merupakan musyabah bih yang menjadi bahan penyerupaan. Wajah syabah di dalam ayat tersebut adalah asyuja'ah ataupun berani, yang menjadi sifat yang dikongsi bersama di antara Ali dan juga singa. Manakala adatut tashbih di dalam ayat tersebut adalah kaf, iaitu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan perumpamaan. Saya Nunada Nazla binti Muhammad Nazri, nombor matrik 058284. Seterusnya saya akan menyambung kepada tarafat tashbih. Tarafat tashbih ini melibatkan dua rukun asas, iaitu yang pertama musyabbah dan juga yang kedua adalah musyabbah bih. Tarafat tashbih ini terbahagi kepada 3 bahagian. Kadang-kadang ianya boleh berlaku dari segi hissiyani, iaitu berkaitan dengan salah satu daripada 5 diri, seperti diri penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau dan juga rasa. Contohnya seperti perumpamaan al-qadu bil wadatil khamra, iaitu pipi yang merah itu kita dapat tengok dengan mata, dapat pegang serta sentuh dengan tangan. Manakala mawar merah juga dapat dilihat dan juga disentuh. Kedua-dua perkara seperti mawar yang merah dan juga pipi yang merah saling berkait rapat dengan diri-diri manusia. Jenis taraf kedua pula adalah dari sudut akaliyah ni, iaitu ianya berkaitan dengan akal semata-mata. Contohnya al-iman bil hayati. Perumpamaan al-iman dengan hayati iaitu kehidupan, ia dapat menunjukkan kedua-dua perkara tersebut tidak boleh diketahui sama ada melalui penglihatan ataupun diri-diri yang lain. Malah ianya hanya boleh diketahui dengan fikiran manusia yang waras. Dan yang terakhir adalah al-mukhtalifah ni, iaitu ianya berkait dengan kedua-dua jenis tarafah yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan akaliyani dan juga al-hissiyani. Jenis tarafah yang terakhir ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama makana al-musyabbih akaliyan wal musyabbih mahsusan, di mana musyabbih ini hanya dapat diketahui dengan akal fikiran manusia dan musyabbih hanya dapat diketahui dengan menggunakan diriam. Contoh perumpamaan seperti
al-mautu bis-sab'i. Musyabbih pada ayat tersebut adalah al-mautun, kematian, di mana kematian hanya boleh diketahui melalui akal fikiran manusia. Dan musyabbah bih pada ayat tersebut adalah bis-sab'i, iaitu gigitan binatang buas. Ianya boleh dirasai dengan diri rasa. Bahagian kedua pula ialah keterbalikan daripada bahagian pertama tadi, iaitu makana al-musyabbih mahsusan wal musyabbah bih aqliyan. Musyabbih hanya diketahui melalui deria dan musyabbah bih hanya dapat diketahui melalui akal. Contohnya seperti asy-syamsu kal hujjati fi zuhuri. Musyabbih pada ayat tersebut adalah asy-syamsu, iaitu matahari. Kita dapat melihat matahari dengan menggunakan mata. Dan musyabbah bih pada ayat tersebut adalah kal hujjati fi zuhuri, hujah yang jelas, di mana ianya kita tidak dapat mengetahuinya hanya dengan menggunakan deria. Malah kita perlu menggunakan akal fikiran untuk memahami dan juga untuk mengetahuinya sebagai satu hujah yang jelas. Nama saya Anatul Kamilah binti Abdul Razak, nombor matrik 058451. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang contoh soalan bagi tajuk at-tashbih. Bentuk soalan terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah soalan subjektif, manakala yang kedua ialah soalan objektif. Soalan objektif merangkumi beberapa pilihan jawapan yang telah diberikan di setiap soalan. Manakala soalan subjektif pula ialah soalan yang memerlukan jawapan dalam bentuk penulisan ataupun ayat yang ringkas atau panjang berserta dengan sedikit huraian. Baiklah, saya telah mendatangkan beberapa contoh bagi soalan objektif dan juga subjektif. Antara contoh soalan objektif bagi tajuk tashbih ialah yang pertama, Bayin arkanut tashbih lil kalimatul lati tahtaha khatun, yang bermaksud tentukan rukun tashbih bagi kalimah ataupun perkataan yang bergaris. Okey, bagi soalan ini terdapat 3 pilihan jawapan. Yang pertama ialah adatut tashbih, dan yang kedua ialah al-musyabbah, dan yang ketiga ialah al-musyabbah bih. Berdasarkan perumpamaan al-alam sirajul ummah, perkataan yang telah digaris ialah perkataan al-alam yang bermaksud dunia. Bagi perumpamaan al-alam sirajul ummah, al-alam mewakili sebagai al-musyabbah. Jadi jawapannya ialah ba, al-musyabbah. Dan bagi contoh soalan yang kedua ialah Ayu wahid tarfan at-tashbih lil amthalu fi ma ya'ti, yang bermaksud yang mana satukah tarfan tashbih bagi perumpamaan berikut. Perumpamaan berikut ialah al-khaddu bil wardatul humara, yang bermaksud pipi seperti bunga mawar yang merah. Terdapat 3 pilihan jawapan. Yang pertama alif al-hisyan, ba al-aqliyan, dan jim al-mukhtalifan. Dan bagi perumpamaan berikut, jawapannya adalah al-hisyan. Kemudian, bagi soalan subjektif pula ialah yang pertama, Bayin naw'ut tashbih fi jumalul atiyah. Tentukan jenis tashbih bagi jumlah yang berikut. Dalam soalan ini terdapat 2 jenis jumlah. Yang pertama ialah falanul bahri kiraman. Jawapannya ialah mufassal li'annahu dhikru fihi wajhu syabbah, wa huwa mursal li'annahu dhikru fihi adatut tashbih, yang bermaksud mufassal kerana padanya disebut wajhu syabbah, dan juga disebut mursal kerana padanya juga disebut adatut tashbih. Dan jumlah yang kedua ialah falanul bahrun. Jawapannya ialah tasbihu balighun li'annahu hadfu minhu wajhu syabbah wa adatut tashbih, yang bermaksud penghinaan yang fasih kerana dibuang padanya wajhu syabbah dan adatut tashbih. Soalan yang kedua pula ialah mata yakunu tashbih mahmudan wa mata yakunu ghaira mahmudan, yang bermaksud bilakah padanya disebut sebagai tashbih terpuji dan bilakah pada masanya tersebut sebagai tidak terpuji. Jawapannya ialah yakunu tashbih mahmudan idzan kana lahu gharada sahihun wa yakunu madmuman idza lam yakun lahu gharada wa fi hadhihi al-halah yusamma tatwilan aw hashwan, yang bermaksud disebut tashbih terpuji ialah apabila padanya terdapat tujuan yang sah, dan disebut tidak terpuji apabila tidak disebut tujuan yang sah. Dan dalam hal ini juga ia dipanggil sebagai tatwilan, iaitu memanjangkan, dan hashwan iaitu mengisi. Nama saya Sakinah Haniah binti Syafiq Azizi, nombor matrik 058470. Saya akan memberikan contoh bagi tashbih. Misal tashbih.
Yang pertama, jumlatul amah, itu jumlah yang umum. Contohnya adalah anta kallaythi fi syaja'ah. Maksudnya kamu seperti singa di dalam keberanian. Al-musyabbah di sini adalah anta, al-musyabbah bi al-layth, al-adad tashbih huruf kaf, wajhu syabah asy-syaja'ah. Yang kedua, contoh bagi Al-Quran. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Maksudnya, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Al-musyabbah di sini adalah al-jibal, al-musyabbah bi al-ihni, al-adatut tashbih huruf kaf, wajhu syabah al-manfush. Yang ketiga, contoh bagi al-hadith. Contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum muhtadaitum. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang di langit. Yang mana satu kamu ikut, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Al-musyabbah di sini ashabi, musyabbah bih an-nujum, al-adatut tashbih huruf kaf, wajhu syabah ihtadaitum. Jadi ini sahaja contoh tashbih daripada saya. Sekian, terima kasih.